Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jul Asri bin Hajat. Nama pena Asri Muro. Pertama, kedua Asri Sulu, ketiga Asri Sum. Maknanya nama pena saya ada 3. Dan sekarang saya menetap di Semenanjung, Malaysia, berulang alik ke Sabah dan Sulu, dan memegang sebagai portfolio sementara Kementerian Belia dan Sukan SSDI, Sultanate of Sulu Darul Islam. Dan dalam masa yang sama juga saya mengepalai media online kepada Perjuangan Sulu yang dinamakan sebagai Tausug Global Media dengan singkatan TGM. Perbezaan antara nama Tausug dan Suluk, sebagaimana yang kita kenal di Sabah itu, orang-orang Suluk itu dipanggil orang-orang Tausug itu dipanggil Suluk. Karena ketika pahami istilah itu sebenarnya adalah sama. Tinggal lagi Tausug ini digabung 2 perkataan, tahu dan sug, orang dan suluk. Dan suluk itu tadi asalnya perkataannya ialah suluk, SULUG. Jadi oleh kerana orang-orang kita di sini kebanyakannya tidak begitu lurus menyebut G, maka dia akan jadi K. Daripada suluk itu tadi menjadi suluk. Dan kebiasaan orang-orang Sulu pula, apabila disebut nama mereka, bangsa mereka, Suluk, mereka tak gunakan L. Mereka buang L, dia yang tinggal hanya Sug. Jadi itu ya, boleh kita nampak bahawanya dia adalah istilah yang sama, hanya ditambah tahu, maksudnya orang. Jadi Tausug maksudnya orang-orang Sulu ataupun orang-orang Sulu, pendek kata. Sebenarnya benda ini banyak yang tak faham, mengapa Tausug sebenarnya bukan Filipino. Karena Filipino itu, kita kembali kepada istilah Filipino itu. Filipino bermaksud rakyat King Philip II dari Spanyol. Jadi bila kita menggelar diri kita sebagai Filipino, ini bermaksud kita terjajah oleh King Philip. Ini maksud sebenarnya kenapa Filipino itu tidak diterima oleh orang-orang Sulu sebagai kewarganegaraan mereka, karena ada kesinambungan daripada perjuangan nenek moyang mereka menentang Spanyol. Jadi kalau itu diterima, maknanya jelas-jelas orang Sulu telah terjajah dan berjaya dikalahkan oleh Spanyol. Walaupun mungkin kita boleh terima bahawa itu kes lama yang Spanyol, tapi sekarang ini kes baru. Maknanya kemerdekaan baru di era moden selepas Perang Dunia Kedua. Maknanya Filipina itu dalam bentuk baru. Itu pun tak boleh diterima. Karena orang Sulu itu ada identiti sendiri, ada pemerintahan sendiri, ya? Ada zamannya yang perlu dinilai oleh kita sebagai pemerhati ataupun generasi baru, kerana kita tak hilang daripada sejarah itu. Jadi kalau orang kata bahawa Tausug Filipino dan orang Tausug kata kami bukan Filipino, kerana jelas sejarah di situ. Penggelaran Filipino itu tidak tepat pada orang Sulu. Saya pernah menulis satu buku pada tahun 2006. Saya mulakan penulisan buku ini tahun 2006, dan kemudian pada 2007 telah siap penulisannya dan diterbitkan oleh saya sendiri dengan kumpulan para pejuang-pejuang yang ada di sini, pejuang Islam yang begitu berminat untuk menerbitkannya, maka dia orang tolong terbitkan untuk saya. Jadi buku ni perlu dibaca kerana bagi saya adalah satu keperluan bagi umat Islam, terutamanya di Malaysia, khususnya sebenarnya di Malaysia, amnya kepada seluruh dunia, kerana tidak ada satu pun buku yang ditulis oleh orang-orang Sulu sendiri yang menceritakan tentang perjuangan bangsa mereka. Tak ada. Jadi ini adalah inisiatif saya, bahawasanya memerlukan satu bahan bacaan untuk difahami oleh orang-orang Islam seluruh dunia. Jadi buku ini kenapa perlu dibaca? Disebabkan di sini ada kronologi sejarah, penjelasan kronologi sejarah, konteksnya Spanyol dengan Sulu, Kesultanan Sulu, konteks Spanyol dengan Amerika, konteks Kesultanan Sulu dengan apa yang berlaku saat ini dengan Filipina, dan konteks kesultanan daripada dulu sampai sekarang. Siapa Sultan Kiram,
siapa Sultan Bantilan, siapa Sultan Sakirullah, siapa Sultan Harun Ar-Rasyid. Jadi benda di dalam ni, apa yang kita tidak tahu di luar sana tentang kesultanan, di sini kita boleh dapat. Termasuklah apa yang dikatakan sebagai pajakan negeri Sabah, apa yang dipahami oleh orang Sulu. Sekarang ni apa yang kita faham di Malaysia, bahawasanya Sabah itu memang dalam Malaysia, dan itu pun orang kita akui. Tapi apakah penjelasan daripada sebalik itu? Jadi kita memperjelaskan ini secara fakta sejarah, dan boleh juga ini dilihat daripada mana-mana buku untuk mengesahkan fakta-fakta di dalam ni. Sebab saya mengkaji benda ni selama 9 tahun 9 tahun dan mengumpul dalam satu buku. Jadi itulah saya rasa perlu saudara-saudara kita membaca buku ini untuk lebih memahami situasi Sulu dan konteksnya dengan Malaysia berkenaan isu Sabah. Lahad Datu ni, apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya bagi saya secara peribadi salah. Yakni orang yang masuk ke dalam wilayah negeri Sabah yang ditadbir oleh Malaysia ini, sebenarnya mereka bertindak salah. Kerana mereka tidak melihat sejarah dan tidak melihat bahawasanya permasalahan ini tidak boleh ditangani dengan peperangan, apatah lagi orang Malaysia ni Islam. Dan yang datang pula ni, masalahnya yang datang ni adalah atas menamakan diri mereka sebagai warga Filipino. Sedangkan saya dah kata tadi bahawa orang Sulu ni tidak boleh dikaitkan dengan Filipino. Sekalipun dalam konteks Filipin sekarang ni, moden sekarang ni, dah tak ada Spanyol, tapi tidak boleh dinyatakan bahawasanya Sultan of Sulu itu berada di bawah Filipin, tak boleh. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, mereka bukannya masuk atas nama Kesultanan Sulu, tapi atas nama Filipin. Ini yang saya kata silap. Dan tidak ada orang pun yang menyokong mereka. Orang Sulu majoriti tak sokong, kerana perancangan mereka nampaknya gagal masuk dalam Sabah dengan harapan boleh mempercikkan api perpecahan, api orang-orang Sulu semua bangkit untuk membantu orang yang dizalimi, orang yang masuk memerangi dan konon jadi zalimi oleh Malaysia, dan orang Sulu semua bergabung untuk sama-sama menyertai perjuangan mereka. Sebenarnya gagal kerana orang Sulu melihat mereka Filipino. Hatta orang-orang Sulu di Sabah sendiri tidak bersetuju dengan ini. Lebih baik mereka berada di Malaysia berbanding di Filipina. Jelas sekali orang-orang Sulu tidak ada yang menyokong ini. Orang Sulu dah fed up dengan peperangan. Sebab itu sekarang ni ada perjuangan di Sulu sana, berjuang untuk keamanan yang dilagang oleh kesultanan yang benar, yang betul berbanding Kiram. Jadi Kiram sekarang ni dah padam, tak ada. Yang ada sekarang adalah perjuangan generasi baru tanpa peperangan, anti keganasan. Jadi ini kita saudara-saudara sekalian perlu merujuk ini semula, tengok dalam Google siapakah yang berjuang sekarang ini di Holo, yang memperjuangkan kesultanan yang benar. Bukan peperangan, bukan keganasan, bukan senjata, tapi memperjuangkan hak nenek moyang mereka yang tak pernah terjajah oleh Spanyol dan Philippines. Berkenaan dengan konteks Sabah di tengah Malaysia, saya nyatakan dalam buku ni secara muhibbah, yakni sebagai umat Islam perlu melihat satu perjanjian lama yang dimeterai oleh Kesultanan Sulu dan British. Perlu kita lihat sebagai perjanjian yang menepati. Sebagai orang Islam, kita mesti melihat ini sebagai satu perjanjian yang perlu dijaga amanahnya. Contohnya, dalam konteks ini, Malaysia bimbang Sabah ini masih dalam tuntutan. Dan ini kenyataan. Sabah, siapa saja akan menuntut Sabah ini kalau kita tidak jelaskan kepada rakyat, kepada kerajaan, apa sebenarnya yang berlaku dengan Sabah ini. Boleh tak kita kekalkan Sabah ini berada dalam Malaysia selama-lamanya? Boleh, dengan cara Malaysia kembali melihat kepada pajakan 1878. Habis cerita. Akui apa yang dinyatakan oleh Sultan sebagai selama ada bulan dan bintang, selagi itu ada, Sabah terkekal pada pemajak. Maknanya ia kekal pada Malaysia sampai kiamat. Malangnya Malaysia kehilangan bulan, yang ada dia diri dia yang bintang kekal. Jadi bila bulan tak ada dan dia tak iktiraf satu bulan pun, maknanya akan muncul bulan-bulan yang banyak ini menuntut hak mereka. Ini masalah. Termasuk Filipin yang tidak berhak itu pun mengaku sebagai bulan dan mengklaim Sabah. Jadi ini boleh ditutup dengan kaedah yang sangat halus, hanya mematuhi undang-undang mematuhi perjanjian lama dan letakkan di hadapan, semua orang tutup mulut.
Ini hak Kesultanan Sulu, dan Kesultanan Sulu terhadap pajak selagi kami mengakui Kesultanan Sulu, selagi itu ia dalam tangan kami sampai kiamat. Semua orang Sulu angkat tangan, benar belaka. Wallahu a'lam.